Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Seperti biasa setiap hari Khamis kita ada bacaan Yasin kan, tazkirah perkongsian ilmu. Okey, tujuan program ni diadakan untuk merapatkan ukhuwah di antara sesama kita. Di samping itu kita untuk memperingati, biasalah kita manusia kan mudah lupa. So bila ada tazkirah perkongsian ilmu ini, kita sama-sama ingatlah apa yang patut buat. Contoh macam kita selalu bangun lambat ke apa ke kan, bila tazkirah ni, bila ada perkongsian ilmu, ada orang ketuk kita, kita tak boleh bangun lambat, bangun awal semua kan, untuk kita sentiasa ingat apa yang patut kita buat sebagai hamba. Okey, walaupun kita cuti ataupun belajar tak ada di kolej ini, program ini tetap diteruskan melalui online lah. Okey, harap pelajar sama-samalah ikut program ni, kerana walaupun tak berjumpa di hadapan bersemuka, kita boleh berjumpa secara maya, dan boleh dalam maya juga kita boleh merapatkan ukhuwah kita sesama kita, antara pensyarah dan pelajar lah. Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini Razin yang akan lead kita punya bacaan Yasin. Kemudian Encik Azizi akan bacakan Fadilat Amal, dan seterusnya perkongsian hari ini insyaAllah akan disampaikan oleh Puan Rahayu. Pelajar-pelajar dinasihatkan untuk sentiasa cek My Sejahtera, sebab sekarang ni memang dia tengah nak bagilah vaksin-vaksin ni, InsyaAllah. So check My Sejahtera, hari-hari update hari-hari refresh. Kalau dah ada tarikh, terus maklumkan dalam borang soal selidik yang saya suruh isi tu. Razin. Ya Encik. Okey dah boleh mula ni. InsyaAllah. Kena seminit lagi. Cucuk vaksin okey Razin? Alhamdulillah setakat ni okey lah Encik. Dapat Pfizer ke? Dapat Pfizer. Ada rakam tak dia cucuk? Tak, saya ambil gambar je. Ambil gambar Satu rakam, tengok dia cucuk, dia masukkan ke tak vaksin tu. Okey Razin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-samalah kita serahkan Al-Fatihah kepada kedua bapa kita, rakan-rakan kita, saudara-saudara muslimin dan musliman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih pada Razin, Bro Razin, atas lead Yasinan dan juga bacaan doa selepas Yasin. Dan seterusnya saya menjemput Encik Azizi untuk bacakan Fadilat. Dipersilakan Encik Azizi. Terima kasih kepada Encik Firdaus
Kemudian Muhammad Razif kerana mengerti bahasa Yasin. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Okay, syukur kita hari ini diberi lagi masa dan kesempatan untuk menghirup udara segar. Maaf, ada gangguan bunyi motor Dan proses mencari lain terpaksalah duduk di luar rumah. Okey, terima kasih kepada Unit Ahli Wajar kerana menganjurkan saya aktiviti yang baik pada setiap hari Khamis. Kerana man zala ala ghairin falahu mislu ajrin qalihi. Sesiapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka pahala baginya seperti dia melakukannya. Jadi Cik Firdaus sebagai pelopor, jadi anak-anak murid semua, pelajar-pelajar semua dan sahabat-sahabat semua yang mengikuti program tazkirah kita pada hari ini mendapat manfaat juga. Okay, saya pun hanya mengambil sedikit masa. Mungkin pengkongsian. Okay, pengkongsiannya hadis Nabi Muhammad SAW pernah berkata dalam hadis Bukhari dan Muslim, setiap bayi yang lahir itu suci bersih, maka ibu bapalah yang menjadikan mereka sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dan melalui hadis ini, kita dapat memahami satu kenyataan, iaitu anak-anak adalah umpama kain putih. Jadi saya mengambil hadis ni, saya nak kaitkan sedikit dengan buku yang ada juga saya baca. Kalau nampak dekat skrin ni alamak balik Aura Personality Warna. Tapi tak habis baca lagi lah. Dan hadis ni dia berkaitan dengan warna putih. Kalau warna yang ini saya nak sentuh warna putih lah. Okay. Warna putih ni kalau ikutkan tafsiran hadis ni, kenapa warna putih ni digambarkan dalam hadis Nabi ni? Sebab warna putih ni ia menggambarkan keaslian dan fikrah kejadian kita yang belum tercorak. Jadi warna putih ni dia menggambarkan personaliti kita yang belum tercorak. Sebab bila kita lahir, warna putih diistilahkan sebagai warna putih. Dan hadis ini juga memberi gambaran mengenai sebuah perjalanan manusia yang bermula daripada bayi. Jadi hari ini bayi daripada kecil putih dan akan besar akan bermacam-macam warna lah. Kalau salah didikannya warna hitam. Dan ia juga menunjukkan perkembangan tahap manusia daripada satu tahap ke satu tahap. Dan warna ini juga boleh diklasifikasikan sebagai warna-warna yang berada di alam sekeliling kita. Kalau ikutkan warna putih ni, dia juga warna asas. Dan warna putih ni juga digambarkan Tuhan atau Allah menganugerahkan manusia ni dengan cahaya ilmu sebagai penunjuk jalan. Dan kalau kita sebagai orang Muslim ni, dua saja kita punya rujukan, Quran dan hadis. Bagi agama lain, agama Samawi berbentuk pada dia punya kitab-kitab panduan dia lah. Dan ia juga, warna putih juga dicorakkan sebagai kisah dan tauladan, sebagai gambaran yang mungkin tidak terfikir dan tidak terlihat oleh pandangan manusia. Itulah daripada hadis tadi, dan daripada hadis tersebut saya rangkumkan kepada tajuk pengenalan warna. Jadi hadis
Hadis tadi menyatakan warna putih sebagai fitrah manusia. Jadi kita sebagai manusia di muka bumi ni sebenarnya lahir tu dah kosong-kosong lah sebenarnya, tak ada dosa. Pengairan pun akan dibalut dengan warna putih juga. Jadi tak lari dengan warna putih. Jadi okey, saya rasa itu saja tazkirah. Dan insya-Allah daripada kitab Khalil Amal, daripada hadis tu saya ambil, saya kaitkan dengan buku ni pasal nasi warna. Okey, terima kasih Cik Daus. Lepas ni ada Titi Zakira dengan Ustazah Rohayu. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Encik Azizia atas perkongsian. Hari ni dia bermain dengan warna. Saya dah risau juga sebab saya pun tak apa cerah. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Puan Rahayu untuk memberikan sedikit perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Puan Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma alhimni rusydi wa akhizni min syarri nafsi. Rabbi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Cik Daus yang telah menjadi moderator bagi program pagi ini. Terima kasih kepada Cik Azizi yang telah menyampaikan sedikit hadis yang berkaitan warna putih. Terima kasih. Saya ucap mengalu-alukan pengarah kita Puan Kembak, Puan Yati selaku Timbalan Pengarah Akademik, Encik Muazzir selaku Timbalan Pengarah Pengurusan. Okey, jangan panggil saya Ustazah. Tak layak belum layak lagi nak panggil Ustazah. Hari ini saya nak bagi perkongsian. Saya ambil daripada buku ni, Ihya Ulumuddin. Okey. Bagus jugalah ada program pagi ni kan. Kalau tak, buku ni tak tersentuh lah. Okey, buku ni ada banyak siri. Ada 1, 2, 3. Ada 5 buku. Okey, dia ada 5 buku. Buku ni saya beli. Okey. Kemudian dalam buku ni dari pelbagai aspek dia dia ceritakanlah ada, dan buku ni juga adalah daripada tafsiran dia telah diterjemahkan daripada Imam Ghazali punya ni. Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Hari ini saya nak menyentuh satu topik yang berkaitan dengan tubuh badan kita. Iaitu satu anggota tubuh badan kita yang yang tak bertulang, lidah. Okey. Lidah ni semua orang mesti ada lidah kan. Lidah ni satu anggota tubuh badan yang Allah anugerahkan kepada kita yang tak bertulang, tapi kesan daripada lidah kita tu sangat besarlah dia punya kesan dia. Okay, dan satu nikmat yang perlu kita syukurlah, kita ada lidah. Dengan ada lidah kita dapat berkata-kata, dengan ada lidah kita dapat membaca Al-Quran, dengan ada lidah kita dapat merasai makanan, dapat merasai nikmat makan tu dengan adanya lidah. Okay, daripada buku ni lidah tu amat besar dan sama sekali tidak satu pun yang dapat menyelamatkan, melainkan kata-kata dengan perkataan yang baik. Okay, saya petik daripada buku ni satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya dan Karati. Okay, maksudnya belum dinamakan lurus keimanan seseorang itu sehingga lurus hatinya, dan belum dinamakan lurus hatinya itu lurus lisannya, dan tidak akan dapat masuk syurga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Okay, itu hadis yang pertama. Yang kedua daripada Ibnu Abu Dunya yang bermaksud barang siapa menahan lisannya daripada kata-kata yang tidak baik, maka Allah menutup keburukannya. Dan barang siapa mengekang kemarahannya, maka Allah melindunginya dari siksaannya. Dan barang siapa menyatakan keuzurannya kepada Allah, maka Allah menerima keuzurannya itu. Okay,
daripada kita punya kata-kata tu, kita akan dipertanggungjawabkan lah. Dan sebenarnya kata-kata tu adalah doa. Dan setiap kata-kata kita yang terpancar itu menggambarkan kita punya pribadi. Iaitu daripada yang hadis tadi pun dah menyatakan tak akan lurus iman seseorang itu kecuali dengan dia punya hatinya. Kalau kita nak tengok seseorang tu macam mana cara dia bercakap lah. Iaitu kalau dia sebenarnya bercakap tu apa yang dikeluarkan daripada lidahnya, lisannya itu menggambarkan apa yang berlaku dalam hatinya. Apa yang berlaku di dalam dirinya lah. Sebab tu kita kalau nak berkata-kata tu kena hati-hatilah. Okay, untuk pelajar-pelajar yang kat rumah tu, okay, kita awak lebih banyak masa dengan ibu bapa, banyak masa dengan keluarga, adik-beradik. Jadi kita lebih banyak masa untuk ni lah bersama keluarga. Jadi kita gunakan lidah kita, kata-kata kita untuk perkara-perkara yang baik, yang memberi manfaat. Gunakan lidah kita untuk menyampaikan kebaikan dan menghindarkan keburukan lah. Cuma satulah saya nak pesan kepada anak-anak zaman TikTok sekarang ni kan, mereka lebih suka menggunakan perkataan-perkataan yang bagi mereka tu biasalah. Contohnya perkataan yang binatang najis mughalazah tu kan, tu sebenarnya tak elok lah kan. Jadi ataupun kita menggelar orang tu dengan gelaran yang buruk-buruk, itu pun tak elok lah. Okay. Jadi latih lidah kita untuk cakap yang baik-baik, sebab bila kita latih lidah kita, sebenarnya kita latih hati kita. Okay. Kita latih hati kita untuk baiklah, untuk ke arah kebaikan. Dan sebenarnya kata-kata tu adalah satu energi yang tak akan terhapus. Bila kita cakap, kita punya kata-kata tu energi yang dia akan terpancar ke alam maya. Sebenarnya kata-kata tu bila kita pancarkan akan secara tak langsung energi tu dia ada gelombang, dan gelombang tu dia akan patah balik ke diri kita lah. Kata-kata yang merupakan kebaikan yang kita keluarkan, maka kebaikan tu akan sampai juga kepada kita. Dan satu kita gunakan kita pun kata-kata tu untuk doakan orang lain. Okay? Sebab bila macam tadi saya kata, kata-kata tu adalah satu energi, satu bentuk tenaga yang tak akan musnah kecuali dia akan ditukarkan dalam bentuk yang lain. Yang ni dah masuk dalam dari segi fizik kan, kata-kata tu energi. Jadi bila kata-kata tu satu doa, kita doakan orang lain, maka saya pun pernah sebut sebelum ni, bila kita mendoakan orang lain, malaikat yang akan mendoakan kita. Jadi bayangkan kalau kita selalu doakan kebaikan kepada orang lain, maka kebaikan tu akan patah balik kepada kita. Sebaliknya, kalau kita suka mengeluarkan kata-kata yang kesat, kata-kata yang tak baik, kata-kata yang selalu menyakitkan hati orang, sebenarnya kita telah menyakitkan hati kita sendiri juga. Kita telah menyakiti diri kita sendiri. Okey, kata-kata ni dia punya impact dia besar, iaitu boleh menyebabkan seseorang itu bahagia. Contohnya, kalau pagi-pagi ni awak berhadapan dengan ibu bapa awak cakap yang baik-baik dengan ibu bapa awak, dengan cakap yang perkara yang memuji ibu bapa awak. Pernah tak pelajar-pelajar puji ibu bapa sendiri? Kalau tak pernah, hari ni cuba hari ni puji mak awak ke, puji ayah awak ke, ucapan terima kasih ke, kan? Jadi kata-kata tu bila cakap mak hari ni mak baiklah, mak masak mak sedap lah, kan? Kata-kata tu kan boleh membuatkan seseorang itu bahagia. Seseorang tu rasa dihargai, seseorang tu rasa seronok, okay? Katalah hari ni mak masak sedap, nanti esok mak akan masak lagi sedap, dan dia akan masak lebih banyak lagi, kan? Macam tu. Jadi kata-kata ni boleh menyebabkan seseorang tu bahagia, ataupun dengan kata-kata juga boleh membunuh seseorang. Jadi
sangat bahayalah dia punya impact lah. Sebab bila awak meluahkan satu perkataan tu dia akan kita ditangkap oleh kita punya otak kan. Dan kalau kata-kata tu yang merosakkan, dia akan tersimpan dalam kita punya otak dan dia menjadi satu ingatan yang kekal, dan lama-lama dia akan percaya dengan kata-kata tu dan boleh menyebabkan seseorang itu down, seseorang itu stress dan sebagainya lah. Kita juga kena ingat setiap apa yang kita katakan tu adalah akan dipertanggungjawabkan akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita menyakiti seseorang dengan kata-kata kita, nanti kita akan dipersoalkanlah dengan Allah lah. Okay, jadi kita kena berhati-hati bila kita berkata-kata, terutamanya kalau kita menghina orang dan sebagainya. Tu kita kena hati-hatilah sebab dosa kita dengan manusia tidak akan terhapus. Okay? Jadi kita kena minta maaf dengan orang tu. Bayangkan nanti bila di pada mahsyar nanti kita nak cari orang tersebut. Macam mana kita nak cari? Sangat inilah menyusahkan kita kan. Jadi sebelum kita berkata-kata tu, jadi kita kena fikir dululah kesan dia, akibat dia. Dan gunakan lidah tu untuk menyampaikan kebaikan, untuk hindarkan keburukan. Lepas tu sentiasalah dan kita pun sebagai kadang-kadang terlepas dari melakukan kesilapan kan. Jadi tak salah kalau kita sedar kita dah buat silap, kita pergi minta maaf, segera cepat-cepat minta maaf. Dan dalam masa juga yang sama, kita adalah manusia yang tak sempurna. Jadi kalau kita kita sedar ada kawan-kawan kita yang tersalah dengan tersilap kata dan sebagainya, kita maafkan dia. Okey, maafkan dia. Sebab bila kita maafkan seseorang tu, hati kita akan lebih tenang, hidup kita akan lebih senang lah. Kita tak akan simpan lah perkara tu dalam hati kita. Kita tak akan menyebabkan dendam, tak akan menyebabkan kita marah. Lagi satu, orang yang baik adalah orang yang dapat menahan kemarahannya dengan kata-katanya. Okay, sebab bila kita marah ni kadang-kadang kita lupa. Kita sedap je ikut mulut kita nak cakap apa kan. Ikut sedap je kita nak luahkan. Dan berhati-hatilah terutamanya bagi kita kan, bagi saya contohnya saya sendiri kan. Bila marah tu, especially marah kepada anak-anak tu, kena beringat. Beringat jangan sampai kita terkeluar kata-kata yang menyebabkan tu satu doa kepada anak-anak kita dan akhirnya doa tu Allah makbulkan. Kalau tiba-tiba kita cakap sesuatu kan, kita tak suka dengan anak kita, kita terus je cakap, aku tak suka kau ni memang macam ni. Tiba-tiba Allah kabulkan. Jadi kalau perkara tu berlaku, itu bukan salah anak kita tu. Maksudnya itu salah diri kita sendiri juga. Sebab kita yang bercakap tu sampai cakap tu jadi satu doa. Okay, barang siapa ni ada satu lagi hadisnya. Hadis ni agak panjang sikit lah. Sesungguhnya seorang itu nescaya bercakap-cakap dengan kalimah yang baik yang termasuk dalam perkara-perkara yang diredai Allah, dan dia tidak mengira bahawa apa-apa yang dikatakannya sampai ke satu tingkat, iaitu sesuai dengan pahalanya. Kemudian dengan ucapannya itu dicatat memperoleh keredaan hari kiamat. Sesungguhnya seorang itu nescaya bercakap-cakap dengan kalimat yang buruk yang termasuk dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah, dan dia tidak menyangka bahawa apa-apa yang dikatakannya tu sampai ke satu tingkat, sampai dengan sesuai dengan sesaan. Kemudian dengan ucapan tu dia dicatat untuk memperolehi kemurkaan Allah sehingga hari kiamat. Masya Allah. Yang ni maksudnya hadis ni, kalau dengan kata-kata kita tu, kalau kita cakap yang baik-baik, Allah reda, dan kata-kata kita tu mendapat pahala kebaikan sampai hari kiamat. Bayangkan dia jadi satu macam jariah pahala lah. Pahala tu berterusan disebabkan oleh kata-kata kita yang baik tu lah. Tapi kalau kita berkata-kata dengan kata yang buruk, kata-kata yang keji, bayangkan kalau kita punya kata-kata tu jadi satu dosa yang berpanjangan sampai hari kiamat. Allah na'udzubillah min zalik kan. Tak kita dihindarilah dari
pada tu dapat dosa jariah. Especially kepada anak-anak pelajar ni sekarang ni kan, zaman sekarang ni zaman TikTok dan sebagainya kan. Kalau kamu ada buat video ke, buat rakaman ke, dan rakaman-rakaman kamu tu menyebabkan orang sakit hati, ataupun menyebabkan kata-kata yang buruk dah. Bayangkan selagi video kamu tu ditayangkan, selagi video tu berada di alam maya, selagi tu dosa tu berjalan bersambung, dan dalam masa sama kita sebar-sebarkan kata-kata tu, fitnah-fitnah tu. Jadi macam mana tu? Dosa tu jadi macam saham lah. Dosa saham pula. Takut sekarang ni sebab kita punya dengan dunia sekarang ni kita lebih terdedah dengan banyaklah unsur-unsur yang menyebabkan kita senang sangat nak dapat dosa. Okay. Jadi saya tak nak bercakap panjang lagi lah berkaitan dengan itulah kata-kata ni. Semua orang semua orang boleh faham. Kita ada lidah kita satu je, sebab tu Allah bagi kita lidah kita satu. Supaya kalau lidah banyak tu bercabang-cabang pula kan. Lidah satu pun kadang-kadang kita dah jadi lidah bercabang. Macam-macam kita cakap kan. Apatah lagi kalau lidah kita banyak. Jadi gunakan kita punya lidah, kita punya anggota tu, badan kita yang sangat penting. Orang kata lidah tu ibarat macam pedang. Kalau tersalah tu memang boleh membunuh orang lah kan. Padahal kita gunakan kata-kata kita je, sikit je kita punya kata tu, sehingga boleh menyebabkan hati manusia mati, manusia merana, manusia tersakit hati dan sebagainya lah. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Nanti Allah akan tanya. Okay, akan tanya kita, dan lidah kita tak akan bercakap-cakap masa tu. Di akhirat nanti, lidah kita akan terkunci. Yang akan jawab semua anggota tubuh badan kita yang lain yang menjadi saksi. Jadi kena ingatlah, kita hati-hati bila kita orang kata lebih baik kita diam daripada kita mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati. Okay, saya rasa itu saja perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan dapat memberi manfaatlah kepada kita semua. Yang baik tu datangnya dari Allah, dan kalau ada salah silap tu datangnya dari saya sendiri. Cuma sebelum saya sudahi saya punya tazkirah, cuma nak kita nak ingatkan pada minggu depan kita akan bermula 1 Muharram, tahun yang baru, tahun baru Hijrah. Okey, bermula tahun depan, maksudnya tahun depan kita dah masuk tahun hadapan 1443. Okey. Betul kan? 1443. Kadang-kadang kita ni lebih ingat tahun-tahun tahun kita punya ni masih ni lebih kita ingat daripada kita ingat tahun-tahun hijrah kita. Jadi 1 Muharram tu permulaan tahun baru kita. Jadi dengan 1 Muharram ni, kedatangan tahun baru, mudah-mudahan ada sinarlah baru untuk kita. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit-penyakit daripada muka bumi ni, dan Allah akan segeralah angkat COVID ni daripada muka bumi ni. Okay. Jadi dalam bulan Maret ni sebenarnya banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mungkin nanti akan dikupaslah oleh Haji Ahya ke siapa ke kan. Okay. Especially pada 10 Muharram tu memang adalah tarikh yang special lah. Macam-macam peristiwa berlaku pada tarikh tersebut. Contohnya seperti yang pertama, Nabi Adam, Allah ampunkan dosa-dosa Nabi Adam pada 10 Muharram. Lepas tu Allah selamatkan Nabi Nuh dengan kapalnya dan dapat berjaya mendarat dekat atas bukit tu pada 10 Muharram juga, dan Allah bebaskan Nabi Yunus daripada ikan nun tu pun pada 10 Muharram. Sebenarnya banyak peristiwa 10 Muharram ni. Nanti kita akan puaskan di kemudian hari lah. Okay, untuk mengakhiri saya punya tazkirah pada pagi ini, saya suka nak share satu doa lah. Saya memang suka nak share doa-doa lah supaya kita ni lebih banyak doa yang baik-baik. Allah sangat suka kalau kita minta dengan dia. Kita minta je apa-apa dengan dia, hatta sebutir garam pun. Saya dengar tadi ceramah daripada Ustaz Wadi, hatta sebutir garam pun kita minta dengan Allah dulu. Kita jangan minta dengan makhluk. Kita minta dengan Allah. Sebab Allah yang akan menyediakan semuanya untuk kita kan. Saya memang sukalah, dan satu buku yang saya ada kat sini adalah doa-doa penyembuhan agar mendapat kesihatan yang baik. Bagus jugalah kita ada ni kan. Ada doa-doa ni, sebab doa ni adalah senjata orang mukmin. Okay.
Satu doa yang kita boleh amalkan waktu COVID ni, waktu pandemik ni. Tengah susah hati ke, tengah stres ke, kan? Ini doa yang pendek yang boleh diamalkan. Okey, iaitu kalau kita risau dan sedih. Risau dan sedih, kita dengan keadaan sekarang ni rasa stres, sedih, tak tahu nak buat apa, doalah dengan Allah. Doa banyak. Okey, iaitu Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Pendek je doa dia. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghis. Okey, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri dalam atur makhluknya, aku meminta pertolongan bekal rahmatmu. Ataupun doa yang popular yang kita selalu baca, Allah a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min walabatid daini wa qahrin rijal. Doa yang tu kita nak hindarkan daripada sedih, gundah gulana, lepas tu kita nak hindarkan daripada hutang piutang dan juga untuk menghindarkan kita dari kejahatan makhluk-makhluknya. Yang doa yang lah saya tadi tu lah baca tu. Yang tu kita boleh amalkan. Yang tu pun doa yang popular. Terima kasih semua. Ada kesempatan di lain waktu, insya-Allah saya akan sampaikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Rahayu atas perkongsiannya pada pagi ini. Terlalu banyak yang disampaikan ya. Okay. Dan yang penting minggu depan insya-Allah kita masuk 1 Muharram, insya-Allah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.